Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bagaimana membantu generasi yang kehilangan dalam pendidikan? Durasi persidangan khas Parlimen yang akan diadakan mulai 26 Julai 2021 sehingga 2 Ogos 2021 iaitu selama 5 hari masih menjadi pertikaian pelbagai pihak. Terkini Jawatan Kuasa Pendidikan Pakatan Harapan atau JKPPH pula mempersoalkan aturan persidangan selama 5 hari itu. Notis aturan mesyuarat itu dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat bagi memaklumkan agenda persidangan khas Parlimen kepada semua ahli Parlimen. JKPPH amat berduka cita apabila dalam aturan tersebut hanya pembentangan dalam bentuk penerangan menteri mengenai perancangan kerajaan terkait dengan program pencegahan COVID-19, program vaksinasi darurat dan pelan pemulihan negara sahaja. Tidak ada pembentangan maupun perbahasan berkaitan keadaan pendidikan negara di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, kata mereka dalam satu kenyataan. Menurut mereka, sidang ini amat penting untuk rakyat menerusi ahli parlimen mereka mengetahui perancangan kerajaan berhubung isu pendidikan melalui pembentangan situasi pendidikan negara dan perancangan yang telah dirangka oleh pihak KPM dan KPT. JKPPH berpandangan isu pendidikan negara sama ada melibatkan sekolah maupun universiti di kala wabak COVID-19 sama pentingnya dengan isu kesihatan, keselamatan dan ekonomi serta seharusnya diangkat sebagai agenda dalam persidangan khas ini. Sehubungan dengan itu, JKPPH menuntut agar pertama, persidangan khas Parlimen yang akan berlangsung selama 5 hari ini memasukkan pembentangan perancangan KPM dan KPT sebagai antara agenda mesyuarat. Dan kedua, ahli parlimen perlu diberikan ruang untuk bertanya, berbahas dan memberikan pandangan terhadap perancangan yang telah dibentangkan oleh KPM dan KPT bagi menghormati peranan parlimen sebagai badan semak imbang tertinggi negara. Pada masa yang sama, jawatan kuasa yang diketuai oleh bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik itu menegaskan bahawa rakyat telah hilang keyakinan kepada kerajaan kerana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi di waktu ini dilihat sebagai kehilangan arah dan hala tuju dalam menguruskan sistem pendidikan negara. Ketiadaan pembentangan dari kedua-dua kementerian ini di dalam sidang khas Parlimen hanya akan menguatkan lagi pandangan tersebut, tegas mereka. Sementara itu, dalam kenyataan yang berasingan, Mazli menyelar sikap KPM yang menyifatkan pukul rata apabila merancang untuk membuka semula sekolah di seluruh negara mulai 1 September ini tanpa mengemukakan data saintifik dan mengambil kira isu perbezaan keperluan di antara sekolah di bandar, luar bandar dan pedalaman. Menurut beliau, majoriti ibu bapa bimbang untuk melepaskan anak-anak mereka ke sekolah memandangkan kes jangkitan baharu dan tahap kematian akibat COVID-19 masih berada di tahap yang tinggi. Kata Mazli, ibu bapa dan guru bimbang pengumuman KPM itu akan mengulangi kesilapan pembukaan sekolah pada April lalu sehingga banyak sekolah akhirnya terpaksa ditutup selepas 2 minggu dibuka. Akibatnya, pembelajaran anak-anak lebih terganggu akibat keputusan yang flip-flop ini. Menurut beliau, Jabatan Pelajaran Negeri JPN, pejabat pelajaran daerah PPD dan guru-guru telah melakukan banyak penambahbaikan serta pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR sepanjang 16 bulan lalu dan keputusan SPN 2020 menunjukkan ia boleh dilaksanakan. Ramai ibu bapa bertanya apakah rasional keputusan KPM tergesa-gesa membuka sekolah pada 1 September sedangkan program agihan 150,000 komputer masih belum selesai untuk membantu mereka yang miskin. Apakah pengumuman pembukaan itu sekadar menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan baki agihan komputer yang dijanjikan itu? Soal beliau. Beliau percaya ramai guru dan ibu bapa boleh bersikap rasional untuk bersetuju sekolah dibuka semula jika proses vaksinasi kepada anak-anak mereka, semua guru dan pekerja sekolah tanpa terkecuali diselesaikan. Ini untuk mengelakkan wujudnya kluster sekolah. KPM harus berbincang dengan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat KGMMB, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM dan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia GMGBM.
Persatuan-Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan Persatuan Pediatrik Malaysia MPA sebelum mengambil apa-apa keputusan berhubung isu berkenaan, tegas Ahli Parlimen Sungai Renggam itu. Beliau mencarangkan pembukaan sekolah dilakukan secara berfasa dengan keutamaan diberikan kepada sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman yang muridnya kurang, disusuli sekolah-sekolah di kawasan hijau dan akhir sekali sekolah di kawasan yang kadar penerima vaksin melebihi had imuniti kelompok. Seperkara lagi yang penting ialah kerajaan perlu sedar di kala ini defisit kepercayaan dalam kalangan rakyat terhadap KPN terlalu serius dan parah, kata Mazli. Tidak mengherankan jika mereka yang berkepentingan dalam pendidikan ini dalam keadaan tertekan kerana amat jelas tiadanya perancangan dan pelaksanaan yang strategik yang tersusun oleh KPM maupun KPT. Kanak-kanak sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi kini menjadi generasi yang kehilangan peluang untuk merancang masa depan mereka. Situasi ini bukan salah pandemik COVID-19 tetapi salah pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional yang tiada kebolehan dalam tadbir urus pendidikan kebangsaan. Bilangan menteri dan timbalan menteri bertambah gara-gara scheme of things tetapi kualitinya hanya indah khabar daripada rupa. Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal secara total.